Okey. Baik, kita mulakan. Selamat pagi dan salam sejahtera semua. Terima kasih kerana sekali lagi telah bersama-sama dengan saya untuk menghidupkan kelas online kita pada hari ini ya. Jadi saya harap ada lagi rakan-rakan kamu yang masuk kemudian nanti, sebab setakat ni cuma 19 orang sahaja yang masuk. Baik, topik kita pada hari ini ialah kita akan membincangkan tentang novel. Iaitu saya akan kemukakan contoh, bukan contoh ni ianya adalah soalan yang sebenar, soalan SPM tahun-tahun lepas, iaitu daripada 2016 sehingga 2018. 2019 saya tak bagi sebab 2019 kita telah jadikan soalan 2019 tu adalah soalan apa nama tu? Percubaan kamu pada bulan Mac yang lepas kalau tak silap saya. Jadi untuk hari ini kita akan membincangkan contoh soalan SPM tahun lepas dan jawapan di sebalik dinara dan sila daksina. Jadi saya peringatkan kepada semua, jangan ada yang tersasar. Kamu hanya diminta untuk menjawab dua buah novel ini saja, di sebalik dinara dan sila daksina. Di sebalik dinara ni adalah novel tingkatan 4 dan juga sila daksina adalah novel tingkatan 5. Baik, peruntukan markah untuk soalan novel ni adalah 15 markah. Sangat besar 15 markah tu bagi yang ingin lulus ataupun ingin menaikkan grade kamu. 15 markah ni sangat besar dan ianya sangat mudah untuk mendapatkan 15 markah ini. Okey, untuk soalan novel ada dua soalan yang akan dikemukakan. Wajib dua soalan, tidak pernah berubah daripada 2016 sehingga tahun lepas. Mesti ada dua soalan. Yang pertama soalan 4A. Soalan 4A kita lihat contoh. Kita lihat markah dia, peruntukan markah. Jadi untuk soalan 4A, peruntukan markah jumlahnya adalah 7. Markah isi adalah 4, bahasa adalah 3. Jadi markah bahasa tu sangat penting. Saya telah peringatkan kepada kamu, sila gunakan bahasa yang betul. Contohnya bila kamu ingin menjawab, novel yang saya kaji ialah, nyatakan novel yang anda kaji. Kemudian untuk soalan 4B, markah diperuntukkan adalah 8 markah. Jadi markah isi 6, markah bahasa 2. Biasanya markah isi ni, markah isinya jawapan 1, lepas tu contoh 2 markah. Dia biasanya tanya 2 buah novel. Untuk soalan 4B ni adalah 2 buah novel tersebut kena kamu jawab. Soalan 4A tadi, yang 4A ni cuma novel pilihan kamu saja. Sebab kamu nak pilih sila daksina ataupun di sebalik dinara. Okey, soalan 4A ni adalah pilihan. Kemudian 4B ni adalah wajib menjawab kedua-duanya. Sebab itulah bila kamu ulang kaji, kamu kena belajar kedua-duanya. Sebab soalan akan keluar juga untuk dua buah novel ini. Kamu perlu menjawabnya. Okey. Kita pergi ke soalan 2016. Okey. Soalan ni soalan yang pertama 4A untuk 2016. Kenapa saya pilih 2016 mulanya? Sebab novel yang kamu kaji sekarang ini adalah bermula dari tahun 2016. Okey. 2015 sebelum itu adalah novel yang lain. Baik, kita lihat novel soalan yang pertama ni Salah satu nilai yang terdapat dalam novel yang anda kaji ialah nilai tanggungjawab. Jelaskan dua peristiwa yang menggambarkan nilai tanggungjawab dalam sebuah novel yang anda pelajari. 7 markah. Jadi nilai tanggungjawab, hanya nilai tanggungjawab saja yang dijawab. Kemudian jelaskan dua peristiwanya. Baik, sebelum saya tunjukkan jawapan nanti,
Boleh sesiapa berikan pendapat? Ada sesiapa nak bagi pendapat? Nilai tanggungjawab satu novel. Kamu pilihlah mana-mana novel. Kamu nyatakan satu nilai tanggungjawab, kemudian satu peristiwa. Saya beri ruang. Tak ada. Tak ada. Okey, tak apa. Ataupun ada yang dah ada jawapan tapi masih segan. Okey, kita lihat soalan yang kedua. Soalan yang kedua. Berdasarkan dua buah novel, okey, kamu perhatikan soalan ni. Dua buah novel yang anda pelajari, huraikan satu latar masa bagi setiap novel tersebut. Okey. Huraikan satu latar masa bagi setiap novel tersebut. Jadi untuk soalan ini, kamu kena jawab kedua-dua buah novel. Okey, dua buah novel. Contohnya novel Sila Daksina, kamu beri satu latar masanya. Waktu malam contohnya. Kemudian untuk novel Di Sebalik Dinara, satu latar masa juga diberikan dengan peristiwanya, dengan contoh peristiwanya. Okay. Kita lihat bagaimana cara menjawab. Walaupun kamu dah tahu cara menjawab, kita lihat dahulu. Kita lihat bersama. Jangan sombong dulu ya. Okay, jawapan. Okay, ini adalah jawapan untuk yang ingin menjawab novel Di Sebalik Dinara. Okay, beginilah caranya. Kalau kamu nak dapat markah penuh, termasuk markah bahasa. Okay, novel yang saya kaji ialah Di Sebalik Dinara. Dua peristiwa yang menggambarkan nilai tanggungjawab dalam novel ialah tanggungjawab terhadap keluarga. Okey, yang berwarna merah ni adalah jawapannya. Kemudian yang warna biru itu adalah contohnya. Tanggungjawab terhadap keluarga. Contohnya, Azrai berusaha menyelamatkan Farisa daripada ibunya Marilyn. Okey, seterusnya, okay, gunakan penanda wacana. Seterusnya, tanggungjawab Azrai terhadap keselamatan Farisa. Contohnya, Azrai memasang alat keselamatan di apartmen Farisa untuk mengawal pergerakan Farisa. Jadi ini adalah nilai tanggungjawab yang terdapat dalam novel Di Sebalik Dinara. Kamu jawab begini saja, kamu dapat di sini 4 markah tadi kan. 1 markah, 1 markah, 2, 1 markah lagi, 4 markah untuk isi. Lepas tu 3 markah untuk bahasa. Kemudian kita lihat contoh jawapan untuk novel Sila Daksina. Sama juga caranya. Novel yang saya kaji ialah novel Sila Daksina. Dua peristiwa yang menggambarkan nilai tanggungjawab dalam novel ialah Tokey Lim bertanggungjawab terhadap amanah Abdullah Kayan. Jadi ini tanggungjawab yang pertama. Bertanggungjawab terhadap amanah Abdullah Kayan. Yang meminta dia menjaga rumah dan tanah yang ditanami dengan kelapa sawit. Tokey Lim menjaga rumah dan tanah itu dengan baik. Okay, kemudian jawapan yang kedua, selain itu, tanggungjawab terhadap agama. Contohnya, Haikal sentiasa menunaikan solat apabila tiba waktunya, walaupun di mana dia berada kerana dia taat akan perintah agama. Ini termasuk apabila Haikal sampai ke stesen bas di Johor Bahru, kalau tak silap saya, di mana dia sampai waktu awal pagi, subuh, dan dia sempat untuk bersembahyang. Okay, ini adalah contoh jawapan, dapat 7 markah penuh. Dan ini adalah jawapan untuk soalan B. Berdasarkan dua buah novel, okay, ini kita lihat semula soalan ya. Berdasarkan dua buah novel yang anda pelajari, huraikan satu latar masa bagi setiap novel tersebut. 8 markah. 8 markah. Markah isi 6. Kalau tak silap saya tadi ya. Kemudian markah bahasa 2. Okay.
Jadi untuk soalan B ni, dua buah novel, kamu kena jawab kedua-duanya. Jawab satu, beri satu latar untuk novel di sebalik Dinara, kemudian satu lagi untuk novel Sila Daksina. Okey, contohnya, novel yang saya kaji ialah novel di sebalik Dinara. Satu latar masa dalam novel ini ialah waktu malam. Contohnya, Sida menemankan Farisa untuk bertemu Rosman di pejabat mereka yang sudah lama tidak dikunjungi. Farisa ingin menyerahkan satu kontrak kepada Rosman. Sementara itu, satu lagi novel yang saya kaji ialah novel Sila Daksina. Satu latar masa dalam novel ini ialah peristiwa pada waktu petang. Kalau boleh, walaupun soalan dia satu latar kan, kamu kena pilih seboleh-bolehnya, elakkan samalah. Kalau ni waktu malam, ni waktu petang lah. Kalau boleh. Kalau tak dapat, waktu malam, kedua-duanya waktu malam pun kita terima. Waktu petang, ketika Haikal teringat akan peristiwa dia hampir terlanggar seorang budak kecil. Masih ingat lagi ke peristiwa ni? Okey, seterusnya. Soalan 2017. Okey. Kalau kamu nak bandingkan soalan 2017, 2016, hampir sama. Okey, soalan yang pertama. Jelaskan dua persoalan yang terdapat dalam sebuah novel yang anda pelajari. Okey, dua persoalan yang terdapat dalam sebuah novel yang anda pelajari. 7 markah. Okey, ada sesiapa nak jawab ni? Soalan ini secara lisan. Dua persoalan. Berikan satu persoalan pun tak apa. Jelaskan dua persoalan yang terdapat dalam sebuah novel yang anda pelajari. Jadi di sini sangat jelas sebuah novel. Kamu boleh pilih sama ada novel tingkatan 4 ataupun novel tingkatan 5. Okey. Kalau tiada, kita teruskan. Berdasarkan dua buah novel yang anda pelajari, huraikan satu peristiwa bagi setiap novel yang pada pendapat anda menimbulkan perasaan simpati pembaca. 8 markah. Dua buah novel, huraikan satu peristiwa bagi setiap novel yang pada pendapat anda menimbulkan perasaan simpati. Simpati. Simpati ni macam kasihan kan, perasaan belas kasihan kepada kita lah. Jadi, ada sesiapa nak berikan pendapat? Tiada. Okey, kita teruskan. Hari ini nampaknya kita cepat habis. Okey, ini jawapan, contoh jawapan untuk soalan A. Okay, untuk di sebalik Dinara. Seperti biasa, novel yang saya kaji ialah. Okay. Kemudian warna merah tu adalah jawapannya. Persoalan kebijaksanaan dan kepintaran dalam penggodaman IT. Persoalan kebijaksanaan dan kepintaran dalam penggodaman IT. Ini untuk novel di sebalik Dinara. Contohnya, warna biru tu, kebijaksanaan Farisa terbukti apabila dia berjaya melepasi sistem keselamatan Bank Sapurba. Kemudian jawapan yang kedua, persoalan ketabahan menerima kenyataan. Contohnya, Farisa tabah menerima kenyataan bahawa keluarga Azrai merupakan keluarga angkatnya, manakala keluarganya yang sebenar ialah Kal dan Madinah. Jadi, markah penuh, 7 markah. Satu jawab. Ini satu, warna merah satu, warna biru satu. 4 markah penuh. Kemudian diikuti dengan ayat yang gramatis, yang betul. Penggunaan ayat, ada contohnya selain itu. Okey. Kita lihat jawapan yang kedua. Okey, untuk Sila Daksina. Warna merah tu, persoalan yang pertama, persoalan amanah dalam persahabatan. Contohnya, Tokek Ong dengan amanah menjaga rumah pusaka arwah Cikgu Abdullah dengan kemas dan bersih sehingga Haikal tiba di kampung Seri Purnama.
Tauke Ong menyerahkan rumah tersebut kepada Haikal. Untungnya Haikal lah. Baru berapa belas tahun Haikal masa ni, 18 ke? STP 19, 20 dia dah dapat rumah dan dapat harta yang banyak peninggalan daripada ayahnya. Okey, yang kedua, persoalan sikap setia kawan dalam menjalinkan persahabatan. Contohnya, Haikal telah menenangkan Ratna yang menangis kerana mendapat keputusan SPM yang tidak memuaskan. Ratna ni adalah sahabatnya yang berada di Terengganu kan. Seterusnya, jawapan untuk bahagian B. Bahagian B ni kedua-dua novel perlu kamu jawab. Jadi boleh menjawab begini, 2 buah novel yang saya kaji. Ialah, nyatakan. Kita lihat yang warna merah, peristiwa yang dihadapi oleh Farisa sejak kecil hingga dewasa. Ini yang menimbulkan simpatinya. Contohnya, pembaca berasa simpati terhadap Farisa selepas Farisa mengetahui bahawa dia sebenarnya hanya merupakan anak angkat keluarga Azrai. Tambahan pula, Azrai yang merupakan abang angkat Farisa yang selama ini mengambil berat akan dirinya menghadapi penyakit jantung. Ini 1 markah, ini 2 markah. 3 sudah dapat. Manakala novel Sile Daksina pula, peristiwa sejak kecil Haikal tidak pernah berjumpa ayahnya. Ini peristiwa yang menimbulkan rasa simpati. Dari kecil Haikal tidak pernah berjumpa ayahnya. Ayahnya juga tidak pernah, sehingga meninggallah, tidak pernah berjumpa dengan Haikal. Sangat sedih. Bapanya telah meninggal dunia sewaktu Haikal menduduki ujian penilaian sekolah rendah UPSR. Umi dan bapa tirinya pergi ke kampung arwah ayahnya untuk menziarahi jenazah, tetapi melarang Haikal untuk turut sama atas alasan dia sedang menduduki UPSR. Pembaca berasa simpati terhadap Haikal kerana dia tidak dapat melihat wajah ayahnya buat kali terakhir. Bukan kali terakhir saja, selama-lamanya. Selama-lamanya, dari dia lahir dia tak pernah melihat wajah ayahnya. Okey. Faham cara menjawab? Okey, tak ada masalah. Okey. Kita pergi kepada yang terakhir, 2018. Soalan 2018. Okey, 2018 ni agak sukar sikit. Kakak-kakak kamu, abang-abang kamu 2018 memang agak sukar sebab ianya peluang mereka nampak macam jawapan ni macam tertutup. Dalam sebuah novel, selain watak utama terdapat banyak watak sampingan. Berdasarkan sebuah novel yang anda kaji, jelaskan 2 perwatakan watak sampingan yang telah ditetapkan seperti berikut. Dia tetapkanlah setiap novel tu watak sampingan. Di sebalik Dinara, Akram. Kemudian untuk Sile Daksina, Abdullah bin Kayan. 7 markah. Jadi untuk soalan begini, kamu kena pilih satu saja watak, sama ada Abdullah bin Kayan ataupun Akram. Kemudian dia minta jelaskan dua perwatakan. Kalau kamu pilih Abdullah bin Kayan, 2 perwatakan Abdullah bin Kayan. Seorang yang apa? Okey. Ada sesiapa nak menjawab? Yang pertama Akram, boleh berikan pendapat? Akram, bayangkan kalau soalan tahun ni Akram lagi keluar ataupun watak sampingan lain. Macam mana nak jawab? Tak nak. Tak ada yang nak cuba. Okey, kita lihat soalan B. Okey, soalan B. Berdasarkan 2 buah novel yang telah anda pelajari, huraikan satu latar masyarakat yang bekerja sama bagi setiap novel. Bagi saya soalan 2018 ni agak sukar. BKK. Berdasarkan 2 buah novel yang telah anda pelajari, huraikan satu latar masyarakat yang bekerja sama bagi setiap novel. Jadi bagaimana kamu nak menjawab soalan ini? Boleh beri pendapat?
SPM 2018. Yang tahun lepas agak mudah. Ha? 2018 ni saya rasa agak sukar. Tapi untuk soalan A ni, yang inilah yang menyelamatkan kamu, Abdullah bin Kayan. Ni agak senang lah, ramai yang menjawab ni ya. Akram mungkin ramai yang lupa ni, Akram. Okey, kita lihat contoh jawapan. Okay, untuk novel di sebalik dinara, Akram. Seorang yang bertanggungjawab. Warna merah tu, seorang yang bertanggungjawab. Contohnya, Akram bertanggungjawab kepada arahan ketuanya, iaitu Dr. Maxi, yang mengarahkannya menjejaki Farisa dengan tujuan untuk menyelamatkan sistem dinara yang terancam oleh virus yang dihantar oleh musuh-musuh Kaum. Okay. Ini adalah perwatakan pertama Akram. Kemudian seorang yang bersimpati. Contohnya Akram bersimpati terhadap Sida. Sida ni mesti ingat siapa Sida? Iaitu kawan kepada Farisa kan. Yang diperalatkan sebagai bahan uji kaji bagi menggantikan tempat Farisa. Akram telah meminta supaya tindakan itu dihentikan, namun telah dibantah oleh Dr. Maxi. Okey, ini soalan A ya. Satu markah merah, satu markah biru. Jadi 4 markah ayat yang menarik. Bila kita membaca, terus faham apa yang dibaca. Tidak berbelit-belit. Okey, markah penuh 7. Okey, kita lihat contoh jawapan untuk novel Sile Daksina. Novel yang saya kaji sama. Sila jawab begitu. Okey, dua perwatakan Abdullah bin Kayan. Yang warna merah, seorang yang mencintai dunia penulisan dan sastra. Okay, ini sangat jelas sekali ya, seorang yang mencintai dunia penulisan dan sastra. Sebenarnya perwatakan ni kamu boleh ambil daripada nilai-nilai ya. Kalau kamu lupa ni, nanti kamu cari nilai saja. Seorang bertanggungjawab, seorang yang bertanggungjawab, ataupun berani, seorang yang berani. Kasih sayang, penyayang, seorang yang penyayang. Cuma tinggal kamu beri contoh saja. Contohnya, beliau menghidupkan semula kumpulan di Purnama dan menubuhkan aksara di kampungnya. Beliau juga banyak menghasilkan pelbagai karya termasuk cerpen dan novel kanak-kanak. Okey, itu jawapan yang pertama. 1 markah merah, 2 markah biru. Seorang yang baik hati. Beliau mahu, 1 markah ni ya, masih lagi soalan A ya. Seorang yang baik hati. Contohnya, beliau mahu menumpangkan Ailing ataupun namanya Ong Si Hua ke sekolah kerana kereta bapanya rosak. Dia telah menawarkan diri untuk menumpangkan Ong Si Hua ataupun Ailing ke sekolah pada setiap hari kerana Ong Si Hua bersekolah di tempat dia mengajar. Okey, markah penuh Okay, ini ada jawapan untuk bahagian B ya, soalan 4B. Berdasarkan 2 buah novel yang telah anda pelajari, huraikan satu latar masyarakat yang bekerjasama. Okay. Ini terpaksa jawab kedua-dua buah novel lah. Boleh jawab begini. 2 buah novel. Okay. Kita lihat yang warna merah. Masyarakat yang bekerjasama menjalankan penyelidikan sains dan teknologi. Ini nampak sangat kan mereka bekerjasama dalam menjalankan penyelidikan sains dan teknologi. Contohnya Kar, Marilyn ataupun Madinah, ni ibu kepada Farisa, Dr. Maxi dan kaki tangan Soft Lab banyak menjalankan uji kaji dan penyelidikan bersama. Kar telah berjaya mencipta manusia prototipe iaitu Alia dan Akram. Robot, manusia robot ya. Alia dan Akram. Manakala novel Sile Daksina pula, masyarakat yang bekerjasama menghidupkan semula seni warisan tradisi. Okay, ini adalah bekerjasama, masyarakat yang bekerjasama. Masyarakat yang bekerjasama menghidupkan semula seni warisan tradisi. Sangat jelas sekali ya di akhir cerita ni. Contohnya, Haikal Hakimi bekerjasama dengan penduduk kampung Seri Purnama
untuk menghidupkan semula seni warisan tradisi dengan bantuan dan sokongan daripada Toke Lim, Ailing dan seluruh penduduk kampung Seri Purnama. Mereka bekerjasama untuk menghasilkan, untuk menghidupkan semula seni di sana setelah ditinggalkan oleh ayahnya Abdullah bin Kayan. Jadi 8 markah. Satu markah ni warna merah, 2 markah biru. Jadi 6 markah penuh. Untuk isi markah bahasa terpulang pada ayat kamu. Okey. Ada soalan? Okey. Kalau tak ada soalan, latihan. Latihan ni nanti akan saya hantar ke apa nama tu? Classroom . Siapa lagi yang masih belum dapat masuk kepada classroom? Kalau mengikut rekod saya tak ramai ya. Kalau 5 niaga digabung dengan C ni cuma 31 orang saja. Jadi kepada yang masih ada masalah untuk masuk, sila berhubung dengan saya. Saya akan reset balik password kamu . Okay, kita lihat latihan. Ini adalah soalan latihan yang akan kamu jawab dalam minggu ni. Dan hantar 9 hari bulan 12, 2020 hari Rabu . Hari Rabu 12:30 malam. Last. Okey juga. Apa tu? Baik juga, baik juga. Okey. Boleh. Latihan, jawab soalan di bawah berdasarkan novel-novel yang berikut . Jadi kita dah belajar 2 buah novel ni, Di Sebalik Dinara, Silid dan Sinar. Dalam SPM nanti disenaraikan semua novel daripada negeri-negeri. Banyak mungkin 8, 10 ke. Ada 3 zon kalau tak silap saya. 3 zon ke 4 zon. Tapi cuma ini saja yang kamu jawab. Okey, soalan A. Jelaskan 2 peristiwa menarik yang berlaku pada bahagian permulaan cerita berdasarkan sebuah novel yang anda pelajari. 7 markah. 2 peristiwa menarik yang berlaku pada bahagian permulaan cerita. Jadi kalau sebut permulaan cerita ni adalah sinopsis. Jangan soalan tahun ni adalah sinopsis yang keluar. Dia tanya permulaan cerita. Ataupun mungkin dia tanya di penghujung cerita. 2 peristiwa menarik di penghujung cerita. Sebuah novel yang anda pelajari. Kemudian soalan yang kedua, berdasarkan 2 buah novel yang anda pelajari, huraikan satu perasaan yang anda alami bagi setiap novel tersebut. Dia minta apakah perasaan kamu? 2 buah novel, huraikan satu saja perasaan. Mungkin novel Di Sebalik Dinara satu perasaan, Silid dan Sinar pun satu perasaan. Kalau sebut tentang perasaan ni, kita ada perasaan apa? Marah. Kita ada perasaan geram. Kita ada perasaan simpati. Kita ada perasaan apa lagi perasaan? Dendam kan? Dan banyak lagi. Jadi kamu kena huraikan satu saja untuk setiap novel. Ada soalan? Tak ada juga. Tak ada soalan? Ya. Sekarang jam menunjukkan 8.37 pagi. Lepas ni nanti kamu ada kelas lagi kan? Saya harap semua kamu yang hadir pada hari ini 23 orang 23 orang ni dapat menyiapkan latihan. Kemudian kepada yang tak dapat online pagi ini pun mereka dapat menjawab juga.
akan dikira hadir lah kalau mereka menjawab walaupun tak hadir pagi ni. 24 orang. Sekejap lah. Saya nak ambil gambar untuk kehadiran. Jangan live dahulu lah. Okey juga. Untuk kehadiran. Kalau nak tunjuk muka pun boleh. Tak payah lah juga malu juga. Belum mandi dia. Belum juga. Ha? Mungkin kurang. Minggu lepas 29 orang. Hari ini 24 orang. Lepas tu minggu depan adalah last kelas kita secara online. Lepas tu cuti. Mungkin saya akan sentiasa berhubung dengan kamu. Saya akan berikan tip-tip melalui Telegram lah. Nota-nota, mungkin ada nota-nota penting daripada orang seberang sana. Biasanya mereka lebih tahu daripada kita soalan-soalan ramalan. Jadi jangan malas untuk cek Telegram. Kembali hari ini nampak senyap saja kembali. Okey, ada soalan? Kalau tak ada soalan, kita tamatkan kelas kita pada hari ini ya. Bye. Okey. Bye. Bye, Cikgu. Terima kasih semua. Okey.